Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat dipertemukan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sihat sejahtera, dalam keadaan kita mendapat rahmat, keampunan, inayah dan juga taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita teruskan sesi kita pada hari ini, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pejabat agensi anti dadah kebangsaan daerah Gua Musang, kepada rakan-rakan jawatankuasa pemulihan dadah daerah Gua Musang, rakan-rakan NGO, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, tajuk yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah berkaitan dengan istiqamah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita nak teruskan kepada kupasan yang berikutnya, marilah sama-sama kita hayati apakah maksudnya istiqamah yang sebagaimana yang disebut. Pertamanya, kalau kita telusuri, istiqamah ini datangnya daripada perkataan bahasa Arab yang membawa maksud dari segi bahasa ialah terus diminta berdiri. Jadi kita pun rasa pelik, apa yang diminta berdiri? Apa yang dimaksudkan dengan terus diminta berdiri? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maksud istiqamah adalah berdiri teguh di jalan Islam dalam segenap ruang kehidupan, sama ada dari sudut akidah dan pegangan, sama ada dari segi amalan, pandangan hidup, perjuangan dan sebagainya. Itu tidak berganjak sedikit pun walau terdapat pelbagai godaan dan juga perintangan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat yang saya bacakan tadi, iaitu mereka yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan, sumastaqamu, kemudian mereka beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun kepada mereka dari semasa ke semasa dan mengilhamkan, sama ada dengan cara membisikkan, sama ada membawa perasaan. Kemudian alla takhafu, tidak, supaya mereka tidak takut, wala tahzanu, tidak gentar, tidak berduka cita, wa abshiru bil jannah, dan membawa kabar gembira bahawa mereka yang telah disediakan syurga buat mereka, allati kuntum tu'adun, sebagaimana yang telah dijanjikan kepada mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menerangkan kepada kita dalam satu hadis daripada Abi Amrah Sufyan bin Abdullah, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda itu katanya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku berkenaan dengan Islam, perkataan yang tidak perlu aku bertanya seseorang pun selain daripada kamu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian aku beristiqamah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mengetahui sebuah ringkas berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan dengan istiqamah. Jadi marilah sama-sama kita buka minda kita pada hari ini dengan kita mengenali apakah jenis-jenis istiqamah. Istiqamah yang sepatutnya ada pada diri kita sebagai seorang insan, sebagai seorang khalifah yang diberi tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya, istiqamah di dalam hati, iaitu bagaimana caranya? Dengan cara sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kira di mana saja kita berada, getaran hati kita, di dalam hati kita mesti ada perasaan sentiasa takut dan sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, melalui lisan. Istiqamah lisan kita itu sentiasa menyebut dua kalimah syahadah. Takat kita percaya, belum lagi kita dikira sebagai seorang yang istiqamah, tetapi kita mesti menyebutnya, menyebut secara berulang kali.
Sebagai seorang Islam, kewajipan kita menyebut syahadah ini telah dinukilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita ini diwajibkan solat 5 waktu sehari semalam. Jadi dalam solat ini kita mengulangi syahadah kita. Yang ketiganya istiqamah jiwa. Pertama melalui hati kita, yang kedua melalui lisan, lidah kita tadi, dan yang ketiga melalui jiwa. Melalui jiwa ialah sentiasa melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Maknanya kena konsisten. Tanpa adanya tanpa adanya konsisten, ketiga-tiga tadi kita tidak dipanggil sebagai istiqamah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mengetahui 3 jenis istiqamah yang sepatutnya ada ke atas jiwa kita sebagai seorang yang mengaku Islam dan juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita semak dan imbang dalam diri kita, tuan-tuan dan puan-puan, apakah tanda-tanda kita ini telah memiliki istiqamah? Adakah kita ini beristiqamah dengan cara yang betul? Adakah istiqamah ini benar-benar terlaksana di atas jiwa kita? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cara ataupun tanda-tanda yang pertama adalah memelihara lisan dari membicarakan hal orang lain. Sekiranya masih lagi kita membicarakan hal orang lain tidak disukai oleh mereka, maka tidak layaklah kita dipanggil seorang yang istiqamah dalam keadaan kita dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, berkata benar dalam setiap tindakan. Allah SWT sebut dalam Quran, wa qulu qawlan sadida, kata sesuatu yang betul, caranya betul, situasinya kena betul. Dan yang ketiganya, menderma di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tanya diri kita, tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini, adakah kita ni selayaknya dipanggil seorang yang beristiqamah dengan cara kita telah menyumbang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Kadang-kadang bila kita sebut berkaitan dengan sumbangan ini, ramai yang akan bersuara, ramai yang akan berbunyi, bagaimana nak menyumbang kalau kami juga sebagai seorang penerima. Kita terlupa ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang cukup simple, mengajarkan kepada kita, maknanya supaya kita ini melaksanakan setiap tuntutan berdasarkan kemampuan. Marilah sama-sama kita telusuri bagaimana Allah Taala memberikan kita motivasi yang agung supaya kita tidak rasa nak membelanja itu satu benda yang berat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah SWT kata, perumpamaan kepada orang yang membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kamasali habbah, seperti satu bijirin, ambatat sab'a sanabil, yang dapat menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai ini tadi pula tumbuh menjadi 100 biji. Bermakna setiap sen ataupun setiap harta yang kita belanjakan, Allah SWT akan gandakan dengan 700 kali ganda. Tanya diri kita, seluk poket kita takkan 10 sen pun tak mampu kita nak belanja. Yang ada harta, belanjakanlah harta. Yang ada ilmu, belanjakanlah melalui ilmunya. Yang ada tenaga, belanjakan tenaga yang ada. Kenapa semua itu dikira dan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bayangkan kita cuma ada 10 sen sahaja tapi kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas saja kita belanjakan, nilai itu tadi telah berubah menjadi 7 ringgit. Jadi tidak sesukar mana pun kalau kita nak beristiqamah dalam perkara-perkara yang memberikan kita ini tanda sebagai seorang yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang seterusnya, tidak berlebihan membelanjakan harta walaupun kita mampu. Pertama tadi disuruh kita belanja di jalan Allah SWT, dan yang kedua disuruh kita kawal, jangan membelanjakan sesuka hati. Kadang-kadang kerana kemampuan kita, kita belanjakan sesuka hati, membeli sesuatu yang tidak perlu, membazir dan sebagainya. Maka itu tanda-tanda yang kita ni tidak istiqamah dalam hidup kita. Kita jauh daripada istiqamah yang sebenar sebagaimana digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, tanda orang yang istiqamah adalah memelihara solat 5 waktu. Maknanya kalau seorang itu tidak solat, meninggalkan solat, tidak sempurna solatnya, maka dia sebenarnya tidak layak dipanggil seorang yang istiqamah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi kepada ciri-ciri yang seterusnya yang perlu ada kepada setiap insan yang melayakkan mereka ni dipanggil istiqamah, iaitu teguh pendirian terhadap sunnah wal jamaah. Teguh pendirian.
datanglah apa-apa aliran, datanglah apa-apa cabaran, datanglah apa-apa penyelewengan pun dia tetap berpendirian sebagai ahli sunnah wal jamaah. Seterusnya tuan-tuan dan puan, tanda seseorang memiliki istiqamah itu dengan dia tidak ingin dirinya ditonjolkan ataupun diagung-agungkan. Orang nak mengangkat itu soal lain, tapi dia bukan menonjolkan dirinya. Banyak yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini, kita mencari-cari untuk kita nak famous, mencari-cari untuk kita jadi tular, mencari-cari supaya kita ni disebut-sebut orang. Itu adalah salah satu ciri orang yang tidak istiqamah. Seterusnya, menjauhi diri dari menghina orang lain. Tadi kita mengelakkan diri kita, lisan kita, lidah kita daripada menyebut suatu benda yang tidak disukai oleh orang lain. Yang ini menjauhi diri dari menghina orang lain. Kadang-kadang kita rasa bangga, kita rasa diri kita cukup hebat, kita bicara tentang yang baik-baik, tapi dalam masa yang sama kita merendah-rendahkan, kita menghina martabat orang lain. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak ada istiqamah. Seterusnya, orang yang beristiqamah ni seharusnya dia kena memelihara penglihatan dari perkara yang haram. Kita tanya diri kita pada hari ini, mata kita guna untuk apa? Kita guna untuk nak mencari ilmu, kita guna untuk melihat keindahan Allah Subhanahu Wa Taala, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada masalah. Tapi yang berlaku pada hari ini, kita suka melihat satu perkara yang dilarang, melihat kepada aurat orang lain, melihat keaiban orang lain, ataupun melihat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak selayaknya dipanggil orang yang beristiqamah. Seterusnya, kita melihat bagaimana petua untuk kita nak beristiqamah dalam ibadah. Tadi kita cerita ciri-ciri yang patutnya ada pada seseorang untuk nak melayakkan dirinya dipanggil seorang yang beristiqamah. Sekarang kita berpindah pula kepada satu step pada langkah yang berikutnya, iaitu bagaimana nak beristiqamah dalam ibadah. Yang pertama, tuan-tuan dan puan, sentiasa menyedari kekurangan diri. Itulah sifat yang paling simple. Kita nak konsisten dalam kita beribadah, kita kena rasa diri kita kurang. Bila kurang, kita akan buat, kita akan tambah. Tapi bila kita rasa cukup, kita rasa dah memadai, kita rasa berlebihan, maka kita akan dihinggapi sindrom malas, sindrom yang rasa dah cukup. Jadi, antara petua bagaimana nak beristiqamah dari ibadah adalah sentiasa merasa diri ini kekurangan dari segi amalan, supaya kita dapat tingkatkan amalan kita. Yang kedua, petuanya lah, kita perlu menyedari kehidupan yang hanya sementara. Kerana kita sedar yang kita ini hidup tidak lama, peluang kita tidak banyak, masa kita sangat terbatas, maka kita akan beristiqamah dalam melakukan perkara-perkara baik, melakukan ibadah. Kenapa kita takut lagi tidak akan diberi peluang oleh Allah SWT? Hari ini masih lagi mampu kita berdiri, masih lagi mampu kita bercakap. Belum tentu besok setelah kita tidur mungkin pada malam ini kita mampu bangkit. Kalau pun mampu bangkit, mungkin mampu bangkit sahaja, tapi tidak mampu lagi untuk nak berkata-kata. Bayangkan ketika kita nak bertahmid, nak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba lidah kita tidak lagi mampu untuk nak menuturkan kata-kata yang baik itu. Seterusnya, tuan-tuan dan puan, beribadah mengikut kemampuan. Jangan kita merasa malas. Kalau kita mampu untuk melaksanakan 100, laksanakanlah 100. Mampu melaksanakan 20, laksanakan 20. Jangan kita mampu melaksanakan 20, tapi satu pun kita tidak buat. Maka itu dipanggil seorang yang tidak istiqamah dalam beribadah. Seterusnya, bagaimana cara nak meningkatkan? Dengan cara bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kita bergaul dengan orang-orang yang hebat, ahli ibadah. Mudah-mudahan dengan cara kita bergaul dengan mereka, kita akan terpengaruh, kita akan mengikuti jejak langkah mereka. Mereka ahli zikir, maka kita juga akan terpengaruh, akan terbawa-bawa sikap ataupun perihal ataupun perilaku mereka yang suka berzikir. Dan yang terakhirnya, untuk kita nak istiqamah dalam beribadah, selalu kena bermuhasabah. Semalam buat dah cukup ke belum? Baru buat 10, kena tambah lagi hari ini 20. Hari ini buat 20, kena tambah lagi 25. Kenapa? Kerana wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita nak membilang-bilang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita tidak akan mampu sampai bila-bila. Jadi tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan istiqamah ini, insya-Allah kalau kita konsisten,
kita dah mengenali apa maksud istiqamah, kita dah tahu ciri-ciri istiqamahnya bagaimana, kita dah tahu bagaimana cara nak memastikan diri kita istiqamah yang sebagaimana dituntutkan oleh syarak dan juga Islam, maka insya-Allah benda yang susah akan menjadi senang, benda yang terbelenggu akan menjadi terungkai dengan mudah sekali. Tuan-tuan dan puan-puan, itu kita bagaimana nak meningkatkan istiqamah kita. Step yang seterusnya ini pula kita bawakan khas bagaimana kita nak mempertahankan. Nak memulakan mungkin mudah, tapi nak mempertahankan sangat sukar ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pertamanya kena muahadah. Muahadah ni dalam bahasa Arabnya dipanggil mengikat perjanjian manusia dengan Allah. Muahadah, kita janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kalau kita tanya kita, adakah kita ni berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebenarnya kita berjanji. Sebelum manusia didatangkan ke dunia, semua manusia yang telah berjanji. Allah tanya tentang satu ayat, satu perkataan. Alastu bi rabbikum? Adakah aku ini Tuhan kamu? Kita ramai-ramai yang belum didatangkan ke dunia ini, di alam roh kita menjawab, bala syahidna. Bala syahidna. Maknanya kita mengakui bahawa kita semua ni menyaksikan bahawa Allah SWT ni Tuhan yang sebenar-benarnya. Itu janji kita. Dan di atas dunia ini kita ulang-ulang janji kita di dalam doa yang selalu kita baca di awal solat kita, iaitu dalam doa iftitah. Itu sebenarnya kita mengulang janji kita. Di mana janji kita sebut? Janji kita bermula dengan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa dia maksud? Maksudnya adalah inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, segala urusan ibadatku, wa mahyaya, hidup aku sekarang ni, wa mahyaya wa mamati, mati aku selepas ni, lillahi ta'ala, kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, untuk mempertahankan istiqamah ni, dia perlu ada mujahadah. Apa maksud mujahadah? Mujahadah ni ialah kesungguhan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak boleh nak main-main, tak boleh nak cuba-cuba, tak boleh nak try-try, tak boleh nak buat sambil lewa. Kena melalui perjuangan. Bagaimana kita nak melestarikan ibadah kita, maka berjuanglah bersungguh-sungguh. Kalau mampu berdiri, berdirilah betul-betul. Mampu duduk, duduklah betul-betul. Mampu baca, bacalah betul-betul. Yang kita panggil sebagai mujahadah. Dan yang seterusnya muraqabah. Muraqabah ini merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang masyhur disebut apa? Nabi didatangi oleh malaikat yang bertanya tentang 3 perkara. Perkara yang pertama ditanya tentang Islam, yang kedua ditanya tentang iman, dan yang ketiga ditanya tentang ihsan. Jadi kita nak bawa apa yang dimaksudkan dengan ihsan supaya kita faham muraqabah itu yang sentiasa merasa diawasi oleh Allah SWT itu bagaimana. Nabi kata ihsan ialah anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu kena sembah, kamu kena beribadat, kamu kena memperhambakan diri kepada Allah SWT ka'annaka tarah, seolah-olah kamu nampak. Fa illam takun tarahu, kalau pun tak nampak dia, innahu yaraka, sesungguhnya dia melihat kamu. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, untuk nak mempertahankan istiqamah kita ini perlu muhasabah. Muhasabah ni jarang kita buat. Kenapa? Kadang-kadang terlepas pandang, iaitu memperbaiki amalan yang dilakukan. Kita kena ingat setiap amalan yang kita buat perlu berdasarkan ilmu. Kadang-kadang penat kita buat, tapi bila kualitinya kita cek, kita berjumpa Allah SWT suatu hari nanti, kita balik dengan kosong. Kenapa? Amal ibadat kita buat dalam keadaan kita tidak berilmu, buat sekadar ikut-ikutan, yang sesudahnya kita tahu dia sebagai amalan yang sia-sia. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, untuk nak mempertahankan istiqamah ni kena ada muaqabah. Apa maksud muaqabah? Muaqabah ni maksudnya menginsafi kelemahan diri, atau kena akur lah. Kena akur yang diri kita ni lemah. Bila lemah, dia tak boleh nak bersendirian. Kita nak melihat rupa kita yang mungkin ada jelik yang terselindung yang kita tidak nampak, kita perlukan bantuan cermin. Tanpa bantuan cermin, maka kita akan rasa diri kita sentiasa sempurna. Bila ada cermin, kita tahu mana yang belum beres, rambut yang kita sikat mungkin kurang rapi,
mungkin jerawatnya di sana sini, tapi dengan cermin tadi kita nampak. Dan Islam ini sangat istimewa, didatangkan khas. Islam ini bersaudara. Orang Islam ni menjadi cermin antara satu sama lain. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-muslim mir'atun li akhihil muslim. Orang Islam ni merupakan cermin kepada saudaranya yang si-Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk nak melestarikan setiap amalan yang kita buat, pertama sekali kita kena ingat, kita didatangkan ke dunia ni bukan datang untuk kita nak bersenda gurau, bukan datang sebagai seorang pelancong. Kita datang ke dunia ni datang untuk nak mencari satu penghidupan, nak mencari bekalan yang satu hari nanti kita nak balik berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, "Aman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa-siapa yang dia berhajat, dia rasa ada keinginan nak berjumpa dengan Tuhannya, Allah SWT kata, "Falyamal amalan salihah." Kena buat benda-benda baik. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sesekali kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Secara kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan, istiqamah amat berkait rapat dengan tauhid dan keimanan yang sebenar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa istiqamah tadi, kita tidak ada nilai pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni buat, besok tinggal. Lusa buat, tahun depan lagi tinggal. Maka bila kita tidak beristiqamah, kita bimbang-bimbang, sewaktu kita tidak melakukan benda yang baik, kita dijemput pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, kita akan rasa menyesal. Kenapa ayat-ayat penyesalan ni banyak sekali didatangkan dalam Al-Quran? Salah satunya tu Allah SWT sebut dalam suratul Munafikun, kalau tak silap saya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Allah perintahkan kepada kita, wa anfiqu, belanjakan, mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Kamu telah berbelanjakan, kamu mesti belanjakan harta yang kami rezekikan kepada kamu, qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kamu didatangi maut. Kerana apa? Ramai dah menyesal. Allah SWT sebut terus, fayaqula rabbi laula aqattani. Orang yang menyesal kerana masa hayatnya tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Taala supaya membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga bersedekah, akan sebut macam mana? Laula aqattani, laula aqattani ila ajalin qarib. Kalau boleh pelewat sikit ajal aku, fa as-saddaqu, aku akan bersedekah, fa as-saddaqu wa akum minas salihin, aku nak menjadi orang-orang yang baik. Tapi Allah SWT sebut, walan yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Ingat, tidak akan dipanjangkan, tidak akan diberi tempoh, tidak akan diperlewatkan satu ajal itu, iza jaa ajaluha, bila sampai ajalnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jalan menuju istiqamah ni amat sukar dan tidak mungkin dapat istiqamah dengan sebenar-benarnya sekiranya tidak diiringi dengan istighfar sebagai bentuk taubat dan berusaha kembali ke jalan istiqamah. Nak beristiqamah, paling-paling tidak perlulah juga diri kita sentiasa beristighfar. Kenapa? Takut-takut kelalaian kita, kelekaan kita tadi dapat menghancurkan istiqamah kita yang sekian lama. Maka bermunajatlah, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala apa kekurangan kita, apa kesilapan kita, biar Allah SWT ampunkan supaya mempermudahkan jalan istiqamah kita. Akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, tujuan utama dari anggota badan setelah hati yang perlu dijaga agar dapat kita beristiqamah adalah lisan. Paling kita kena jaga. Lisan ini banyak kita boleh gunakan. Sebut benda yang baik, berpahala. Sebut benda yang tidak baik, dosa. Menyentuh tentang perilaku buruk orang lain yang tidak disukai, maka berantai-rantailah dosa tu. Andainya sebutan kita tadi menjadi nukilan pula kepada orang lain. Maka istiqamah sebegini sepatutnya kita jauhkan, kita kurangkan. Kalau hari ini melakukan kesilapan, biarlah hari esok kita kurangkan kesilapan. Hari ini kita melakukan kebaikan, hari esok kita menambah-nambah kebaikan. Kenapa? Kita nak menjadi seorang Muslim yang cemerlang, seorang mukmin yang cemerlang. Hendaklah hari ini lebih baik dari semalam. Semalam adalah lebih baik daripada hari sebelumnya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan perkongsian yang
dipaparkan sebentar tadi, dapatlah kita semua mengambil manfaat daripada apa yang kita kongsikan. Tuan-tuan dan puan-puan, apa saja ilmu yang didatangkan, apa saja ilmu yang kita dengar, tidak akan berguna kecuali kita manfaatkan. Kenapa? Imam Syafi'i sendiri sebut, al-ilmu ma nufi'ah. Ilmu itu adalah sesuatu yang dimanfaatkan. Laisat ma hufiza, bukan suatu benda yang kita hafaz. Mudah-mudahan dengan perkongsian ini dapat diambil manfaat kepada kita semua hari ini dalam usaha kita nak mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua nak melestarikan hajat kita sebagaimana selalu kita sebut dalam sesi-sesi pertemuan yang lain, supaya kalau suatu hari nanti dapat ke syurga, maka ramai-ramailah kita ke syurga. Pimpin tangan sahabat kita. Kalau saya tidak mampu untuk ke syurga, tuan-tuanlah boleh menjadi asbab kepada saya ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kadar tu sahaja daripada saya. Kalau terkasar bahasa, minta diampunkan, tersalah petik, terguris kata, anggaplah itu kelemahan diri saya dalam proses kita semua ini nak berubah. Proses kita nak kembali, nak mencari kesempurnaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.